أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Asyik bunyi ni. Asyik bunyi. Api nyala api. Siap ya, saya dah. Bawa dah. Ingat tun juga. Meninggal dulu. Tun niup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa khabar Zahra? Sehat dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita nyambung lagi pelajaran kita, yaitu Aqidah Wasithiyah. Kita menggunakan buku Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan dibukukan oleh Syekh Fahad bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman. Kita dah sampai muka surat 711, 711. Kalau kita lihat, masih lagi kita membaca berkaitan dengan As-Sirat. Ingat sih As-Sirat. As-Sirat ya adalah jembatan yang merentangi neraka. Okay? As-Sirat. As-Sirat adalah satu jembatan atau satu jalan raya yang berbentuk jembatan merentangi neraka Jahannam, di mana manusia akan disuruh meniti jembatannya kelak. Seperti mana telah kita sebut dulu, manusia yang meniti jembatannya ada macam-macam cara. Ada yang disebutnya yamurru kalamhil basar, sekelip mata, sekelip kedipan mata. Cuma lu sampai seberang. Yang ninjak ajak sirat, lu sampai. Yang paling cepat. Ya lamhil basar. Ada yang minhum mayyamurul qalbaq. Ada yang cepatnya seperti kilat. Ninjak je, lu sampai ke syurga. Maka debah. Maka debah. Jembatan yang merentas je. Untuk di padang mahsyar kelak. Wa minhum mayyamurru karrih. Untuk saya baca muka surat 708 untuk kita ingat baliklah. Ada yang lalu atas jembatannya macam tiupan angin. Makin lambat, makin lambat. Wa minhum mayyamurru kal faras al-jawad. Ada yang berjalan di atas jembatannya macam kuda yang sedang berlari kencang. Wa minhum mayyamurru karikabil ibil. Ada yang berjalan macam jalan unta. Lambatlah. Jalan unta. Wa minhum mayya'du adwa. Allahu Akbar. Untuk lain kita takut. Ada yang lalu di atas jembatan tersebut merangkak. Tahu merangkak nak? Yang potensi sampai seberang lahnya. Yang akan gugur tengah kelak, gugur neraka. Kemudian yang akhir, minhum mayyamshi masya. Okay. Ada yang berjalan, antara mereka ada yang berjalan lalu disambar. Sambar oleh apa? Disambar oleh, dalam neraka hanya ada macam keren. Tahu keren nak? Okey, angkat ngalih, angkat ngalih, angkat ngalih. Jadinya nanggawan yang lalu tersia dah merinsak ke upah.
Map, tangkapnya tikam dalam neraka. Ya. Karena di jambatan itu terdapat besi pengait. Nah, kata saya tadi lah, dalam neraka banyak lah besi. Besi udah di set lah. Bahwa nyenangga watak sensara aja upah niti ya. Kau tu lambat gila. Pam, tangkapnya weh. Pam, tikam. Ke pengait. Yang menyambar manusia sesuai dengan amalnya. Karena orangnya tadi punya amal banyak, taat banyak, si menentang Allah, si melakukan maksiat. Dia akan dapat meniti jembatannya cepat. Tadi nak macam kedepan mata, macam kilat, macam angin, macam kuda yang berjalan laju, kilambat. Macam unta, anak mula teruk ni, ialah nak merangkak dan nak disambar oleh pengait. Tinjak jematannya, terus disambar oleh pengait. Tikam. Disambarnya, mbaknya sini, tikam neraka. Tikam neraka. Ayah nak dibelajar kita minggu lepas, minggu sebelumnya. Saya baca tujuannya untuk mengingat kembali. Hari itu 7.11. Masih lagi berkaitan dengan jambatannya tadi. Sirat. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقْتَصُّوا لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. Apabila mereka telah melewatinya, lalu atasnya, melewat bahasa Indonesia tu, melalui atasnya, maka mereka berhenti di jambatan di antara syurga dan neraka. Berhenti. So berhenti. Lalu dilakukan kisas. Apa maksud kisah? Bukan kisas nak kisah di dunia tu, bukan. Kisas di dunia orang bunuh, orang balas bunuh, ya kisas. Kisas tu kita nanggan nombor 2 ada bah. Ada si nombor 2 ada bah. Nah, ucapan penulis fayuqtassu li ba'dihim min ba'd, lalu dilakukan kisas dari sebahagian untuk sebahagian yang lain. Apa makna perkataannya? Kisas ini bukan kisas pertama yang terjadi di Arsyul Qiyamah. Banyak kali berlaku. Arsyul artinya padang mahsyar. Arsyul Qiyamah artinya padang mahsyar hari kiamat. Karena kisas ini lebih khusus iaitu untuk menghilangkan kebencian. Ya, kisas ya. Rupanya jambatannya di sampingnya yang merupakan satu cobaan kepada manusia. Kita tu semua akan nitisia, termasuk Nabi nitisia. Nabi dan Rasul, bedanya hebat. Kita akan nitisia juga sebagai ujian. Di sampingnya sebagai ujian, nya juga merupakan kisas. Apa kisas? Yaitu untuk memproses, menghilangkan perasaan benci antara kita. Karena manusia dengan manusia itu kan kadang benci, sakit hati, iri hati, nak marah, emosi. Jadi jembatannya apabila kita niti, yang ngikis perasaan-perasaan kebencian, kedengkian dan keirian yang ada di hati manusia. Wah, hebat. Ia sebagai pembersih, pencuci hal itu. Artinya apabila kita dah sampai ke seberang, kita dah bersih. Bukan saja bersih daripada dosa, bukan saja mendapat pahala, malah kita bersih daripada perasaan benci, dia si ada lagi perasaan cemburu, perasaan sakit hati nangga orang, dengki, iri hati, nak marah kerja nangga orang, si ada lagi. Dihilang oleh Allah Ta'ala dengan kita meniti sirat. Wah, hebat. Hebat siratnya. Apa perlu benda ya? Karena orang masuk syurga, si boleh ada perasaannya.
Mun masih ada perasaannya si boleh masuk surga. Mun ada perasaan dengki masuk surga sama kita, kita masuk kita di dunia tu kan kadang dengki dengan orang. Iri hati, sakit hati, marah sebagainya. Mun masih ada perasaan nimbak kita masuk surga, kenapa jadi surga? Berkelahi balik dalam surga kita di dunia tu. Di dunia tu berperang kena. Israel nyerang Gaza kena. Karenanya suka kah? Karenanya sakit hati lah, benci. Sedangkan syurga tempat yang aman. Manusia yang masuk dalamnya, dah dibersihkan semua daripada perasaan-perasaan jahat. Supaya kita dapat hidup aman damai dalam syurga. Si ada kelahi, si ada dengki, si ada marah, si ada sakit hati, si ada cemburu, si ada benci dengan orang, si ada lagi. Gembira tu berkasih sayang antara kita. Penduduk. Barulah syurga ya tempat yang aman damai. Di dunia tu kena, dunia tu si aman. Sekejap perang sia, sekejap perang sia, sekejap perang sia. Karena ada perasaan benci tak? Nak marah, sakit hati, dengki. Ya mendorong manusia saling berbunuh. Syurga kan tempat aman. Sepatutnya ada benda kedaya. Munya ada kedaya lagi. Saya dah pedah lah masuk syurga. Ngulang lagi macam hidup di dunia balik. Okay? Si mungkin Allah mencipta syurga khusus untuk kita relax. Untuk kita beristirahat. Tiada lagi perasaan-perasaannya. Hidup aman damai. Nak makan apa sepuas-puas semua ada. Nak makan buah, nak makan kuih, nak makan, nak dengar muzik, nak dengar apa, hiburan, apa semua. Free. Baju sekati make. Buah-buahan sekati makan. Buah yang agak kita. Ingin aku nak makan durian. Buah pun pokoknya condong. Betik kau. Ni ada di dunia tu buah kedai ya. Makan dua kita pun bila makan dia kesak menulok. Okay? Hebat kan syurga. Baik. Ya kerana apa yang ada di hati tidak lenyap hanya dengan kisah semata. Jembatan di antara syurga dan neraka ini untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga mereka masuk syurga dengan hati tanpa kebencian. Tak ada benci lagi. Sebagaimana firman Allah, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Allah nyebut surah Hijr. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Di atas pelamin. Dalam syurga kan ada pelamin pak kita dia duduk. Bersaudara. Kita jadi berbaik antara satu sama lain. Walaupun di dunia kita sih kenal. Saya ada yang nyetuk nak ambil tempat orang lah nyetuk. Saya ada macam kita kan jam ya. Kita pergi masuk dalam satu dewan. Pengilan aja. Kesi ada penuh, kesi ada penuh. Datang ke si geng kita. Datang orang lain duduk saya. Geram je hati tu. Oi, mana duduk situ datang awal. Tengok nak. Tu tempat kami orang dah booking. Kebetulan orang nak dilarang sakit hati, ambil kursi tikamnya kita, tak boleh dikelahi. Tapi di dalam syurga tadi, coba terangkan dalam ayat surah Hijr. Allah nazak artinya cabut daripada hati manusia perasaan dendam, benci dan sebagainya. Habis apa yang timbul apabila benci si ada? Ikhwana. Jadi bersaudara. Min ghil ikhwanan ala surur mutaqabilin. Sambil duduk loya. Kita sini di dunia dulu. Saling bertanya ke daerah. Kita diam sini di dunia dulu. Kebetulan ada dawi saya. Amek tu orang sebandi tak dawi. Asal nak. Diam di kucing, di empangi.
Si ada nak kelakar jahit cuma si ada. Mungkin tikam nak kelakar balik lah. Masih ada. Nya si ada lagi perasaan nak nyindir-nyindir cuma si ada lagi. Baik. Yang ketiga, kita nangan dalam apabila mereka telah disucikan dan dibersihkan, mereka diizinkan masuk syurga. Dan bukan aja bersih daripada dosa, sebabnya niti deh. Bersih daripada perasaan dendam, benci, sakit hati, marah, iri hati, semua hilang. Cemburu, semua hilang. Apabila dah bersih, tafadhal, masuk syurga. Welcome ke syurga. Sebab dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, wahai jiwa yang tenang. Kena tenang? Saya ada dengki, saya ada benci, saya ada dendam, saya ada marah, saya ada nak nyindir, saya ada. Mesti ada benda yang semuanya ada timbul kita jadi sakit hati. Orang macam ya ditunggah Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Pulanglah menghadap Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan reda dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kalangan hamba-Ku yang taat. Wadkhuli jannati, maka masuklah syurga. Dah bersih. Dibersih. Kita gembak dari dunia tadi kan macam-macam perasaan ada. Masa kita sebelum dibuang perasaannya kelak, kita di padang mahsyar kan sakit hati dah. Dah tak panas, dah panas itu. Nak marah. Kau ni tak gindu, teduh. Bah, teduh aku tak jual. Ni boleh kau aku berkelahi di padang mahsyar. Dah ya telanjang bogel. Kita di padang mahsyar telanjang bogel. Saya tak fikir dah ya panas berbogel sekejap lagi. Saya ada air ke minum. Tadi nak minum air telaga Nabi kena halau. Kena ada sebab lah suka mula benda bina'ah kena halau. Macam ni. Makanya Allah mengadakan satu tempat yang dipanggil As-Sirat untuk menyuci benda yang semua. Supayanya masuk dalam syurga terus direct dalam keadaannya suci bersih dari dosa, suci bersih daripada perasaan-perasaan nak jahat yang ada dalam jiwanya. Nombor 3. Ucapan penulis faiza hazibu wa nuqqu uzina lahum fi dukhulil jannah. Apabila mereka telah disucikan, suci semua dah, dan dibersihkan daripada apa tak? Daripada perasaan dengki, benci, sakit hati, iri hati, cemburu, nak marah, emosi. Apabila dah dibersihkan daripada benda yang semua, mereka diizinkan masuk syurga. Fadal. Mashkura. Silakan. Pada bersih. Sudah. Masuk. Tenangga anak Nabi Adam dulu. Nak berkelahi. Kabil Habil. Kenapa? Sampainya munah adik. Dengki lah. Kabil duk Habil lah. Abangnya dengki nangga. Korban adiknya diterima Allah. Korbannya si. Korbannya si diterima kerana dia milih nak jahit-jahit kayaknya beri. Sedangkan korban mesti makan benda-benda nak bagus. Mengkorbankan kambing. Kambing yang bagus, yang sehat, yang si luka, si cacat. Kan macam ya. Tiba-tiba nyetuk, nak jahit-jahit berinya. Nak bagus tinggal yang nyampun. Adiknya si. Akhirnya diisytihar bahawa Allah menerima korban adiknya. Korbannya si diterima. Udah timbul perasaan sakit hati dengan adiknya. Dibunuhnya adiknya. La aqtulannak katanya. Aku akan bunuh kau. Cerita dalam Quran. Bunuh.
Bilanya bunuhnya si tahu macam mana cara nak ngubur. Masa saya kan belum ada manusia. Tidak 4 orang yang ajak baru ada masa saya. Tidak 6 orang yang baru ada masa saya. Anaknya perempuan 2 orang, anaknya laki 2 orang. Adam, Hawa 7 lah. Jadinya nangga ada burung gagak. Matuk-matuk kawannya mati. Kayak burung gagak ya pun pergi ke tanah ya. Matuk-matuk tanah, nggali tanah. Nya pun datang idea, oh macam ya. Jadinya belajar di burungnya, ini cerita dalam Quran, huruf burung gagak, warna hitam. Deritnya burung sikok itu, kahnya dalam lubang, kah ditimbun-timbunnya. Nyata dah confused, kena gaya aku nak buang adik aku tu. Nya pun gali tanah. Tingkahnya adik dalam lubang kubur timbus. Hanya pulang tanya apa ni adik kau? Banyak lari dan sebagainya. Kisahnya panjang lah. Baik. Nama ya si ada dalam Quran. Nama ya daripada Israelian. Si boleh pedulilah nama. Baik. Kemudian begitulah yang diriwayat oleh Bukhari dari hadis. Nah, apabila mereka telah disucikan dan dibersihkan, mereka diizinkan masuk syurga. Begitulah yang diriwayat oleh Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tu hadis sahih. Hadis Bukhari. Apabila pemusuhan dan kebencian yang ada di dalam hati mereka telah dibersihkan dan disucikan, kita di dunia tu dapat sih bersih hati kita daripada dengki, daripada sakit hati. Sekejap-sekejap dapatlah, kayak datang lagi marah. Yo. Tadi dah berjanji semua nak marah. Apa marah lagi jadi? Siapa hilang mana perasaannya? Kabar tak? Amat saya nampak. Okay. Saya dapat. Sebab ya adanya bulan puasa. Kayak nyuci ya. Salah satu fungsi bulan puasa ya, menyuci perasaan-perasaannya tadi. Perasaan nak marah, tahankan. Perasaan dengki. Perasaan nak makan, nak minum. Dapat ya ditahan. Bila kita dapat nahan ya, maka kita dapat nahan. Tapi nahan, dah habis bulan puasa. Atau dalam bulan puasa yang pun ada yang ngamuk. Ngamuk. Ada? Ya. Hah? Siapa? Ya, di kucing tu kan? Sampai ada macam ya, mono hadir bulan puasa. Selepas sahur sebelum sahur. Allahu Akbar. Kena ada perasaannya tadi. Jadi kita apabila masuk dalam syurga kelak, dah siap lagi perasaannya. Supaya kita dapat hidup aman, damai, peaceful kita dalam syurga. Karena sudah disuci. Kemudian si pandai mati lagi. Kelak kematiannya dijelma macam seekor kambing, seekor domba. Kambing. Domba atau kambing lah. Kemudian disembelih di luar syurga. Jadi penghuni syurga nanya, apa sembelih kau malaikat? Aku menyembelih kematian. Artinya kita orang masuk neraka, masuk syurga, si pandai mati lagi. Masuk neraka, sakit. Ya kamu si pandai mati. Sakit terus. Namun dalam syurga, nikmat terus, hebat, gembira, peaceful, aman damai, gembira, mewah, ada istana, ada kereta, ada semua yang kita mahu ada. Si pandai mati. Kena mati sudah disembelih. Si ada lagi kematian, kata mereka. Perintah Allah. Hidup kita juta-juta tahun dalam syurga ya kelak. Si ada kematian lagi. Artinya kita sabar sekejap di dunia tu lah. Biar jadi orang bagus. Kelak balasannya berjuta-juta tahun kita diam. Si ada mati lagi.
penuh dalam nikmat. Tapi kalau masuk neraka habis. Masuk surga. Baik. Apabila pemusuhan dan kebencian yang ada di dalam hati mereka telah dibersihkan dan disucikan, maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Pada saat itu mereka mendapati pintunya dalam keadaan tertutup. Pintu surga. Akan tetapi Nabi SAW memohon kepada Allah agar syafaat beliau diterima untuk membuka pintu surga bagi mereka. Sebagaimana hal ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang macam-macam syafaat, insya-Allah. Ternyata adanya nak masuk, tutup pintu. Tidak pengadu dengan Nabi, ya Muhammad, kami suruh masuk surga, pintu itu tutup. Nabi pun mohon kepada Allah supaya pintu itu dibuka. Ya, salah satu syafaat Nabi kepada kita kelak. Menyuruh malaikat penjaga syurga membuka pintu untuk kita masuk. Syafaat Nabi. Baik, jangan lokek nak berselawat dengan Nabi. Selawatlah 100 kali sehari. Paling-paling tidak pun 30 kali sehari. Hari Jumat banyakkan lagi. Kena si percuma kita berselawat dengan Nabi. Kita mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan daripada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Baik. Habislah kita kisah siratnya. Kemudian kisah di bawah tu. Wa awwalu mimman yastaftihu babal jannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yadkhulul jannata minal ummatuhu. Wah, tu keistimewaan kita tu. Umat Nabi Muhammad. Orang pertama yang meminta pintu syurga dibuka adalah Muhammad yang pun. Umat pertama yang masuk surga adalah umatnya. Umat Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi segala macam, kan dulu hidup pada kita. Berjuta tahun dia dulu hidup pada kita. Tapi di akhirat kelak, umat yang pertama disuruh Allah masuk surga, mana nak bagus lah. Kan semua masuk. Ialah umat Nabi Muhammad. Yang layak. Yang layak. Bukan selalu umat Muhammad masuk sih. Yang layak. Amalnya, layak ibadatnya, dan sebagainya. Perkara ke-10 yang terjadi di hari kiamat adalah masuk syurga selepas sirat. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh penulis dengan ucapannya, wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang meminta pintu syurga dibuka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis sahih di dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, ana awwalu syafi'in fil jannah. Wa fi labzin ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Wa fi labzin atiya babal jannati yawmal qiyamah. Ati babal jannati yawmal qiyamah. Fa astaftihu fayaqulu al-khazin man anta? Fa aqulu Muhammad. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Malaikat dialog dengan Nabi. Aku adalah pemberi syafaat pertama di syurga nanti, kata Nabi. Dalam lafaz yang lain, aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu syurga. Dalam lafaz yang lain, hadis lagi, aku akan mendatangi pintu syurga pada hari kiamat, lalu aku meminta agar ia dibuka. Maka penjaga neraka syurga nanya, siapa kamu? Si kenal. Penjaga neraka syurga. Aku menjawab, aku Muhammad. Dia berkata, denganmu aku perintahkan agar aku tidak membukanya untuk siapapun sebelummu. Sebelum kau belum ada orang masuk dalam surga tu. Oleh kerana kau diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, maka aku buka pintu untuk kau dan untuk umatku. Untung sih kita menjadi umat akhir zaman. Kita tu umat akhir zaman nama. Umat penyudah. Siapa ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad. Jadi kita tu siapa ada umat baru lagi. Kita adalah umat yang terakhir. Yang disebut umat akhir zaman.
Sabda beliau, fa'astaftihu, yakni aku meminta dibukakan pintu syurga. Ini adalah nikmat karunia Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana syafaat yang pertama di arasyat kiamat untuk menghilangkan kesedihan, yang satu tadi, kesulitan, kesengsaraan, siap lagi. Apabila kita dah lalu sirat tadi, siap ada lagi nak nyusah kita. Nak ni enggak nyusah kita? Masa kita di padang mahsyar ya. Masa ya kita dahaga, panas, telanjang, bogel. Ni. Tanah padang mahsyar ya berdenyut-denyut. Kita berdiri atas tilam dan lob. Siapa tetap. 50,000 tahun lagi duduk saya. Nunggu giliran di mahkamah. Mira amal kita. Allah. Supaya salah satu doa kita minta, ya Allah, selamatkanlah aku di padang mahsyar nanti. Masuklah aku golongan yang dilindungkan di bawah arasmu daripada teriknya panas matahari di padang mahsyar nanti. Kita minta. Kenapa? Dahsyat. Siapa nolong kita? Kita ngagak bapak tak? Bapak siapa nolong? Agak mak. Aku siapa nolong tu mak? Di dunia dapat kita saling tolong menolong, di akhirat si boleh. Allah melarang. Masing-masing dengan amal diri pun. Lari nangga bapak dia jauh, cucu lari. Kan dalam surah Abasa Nawi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Likulli imri'in sya'nun yughni. Pada hari kiamat nanti, anak lari daripada bapa, bapa lari dari anak, suami lari daripada laki, bini lari daripada suami, bapa lari daripada anak, kawan-kawan baik di dunia dulu, semua berlari. Masing-masing ngembak diri empun. Ya amal kau, ialah dapat kau gelak. Siapa? Beri aku sikit, kau banyak amal. Beri aku sikit, supaya aku dapat masuk surga. Saya dah. Nyesek ada kedai ya. Kedai di dunia tu dapatlah kita share macam mana jemuri. Berilah aku sikit duit kau teh RM50 kah. Aku saya duit tu. Ambil lah. Dunia di akhirat saya dah. Allah melarang nolong cuma. Saya dah boleh tolong menolong. Antara mak sama anak pun saya boleh. Dedek dengan orang lain. Dalam surah ya tadi Allah malah yafir tu lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa abi. Pada hari kiamat nanti anak lari daripada ibu bapa lari daripada anak. Kenapa takut kena pinta teh? Mak aku tu suruh masuk neraka. Berberi sikit pahala tak dengan aku tu. Mak pada nepat. Mak pun tahu macam ni tu. Si sempat kelakar lari, yafir ya lari itu bahasa Arab. Yauma yafirru. Nangga layak maknya dia jauh pam lari. Maknya nangga layak anaknya dia jauh pam lari. Sebab temu. Okay? Ya Allah. Sampai cemia sekali. Kemudian lalu aku meminta agar ia dibuka pintu dek. Maka penjaganya bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Udah kita baca tadi. Debah ya. Ini adalah nikmat kurnia Allah kepada Muhammad. Karena syafaat yang pertama di arasyat kiamat untuk menghilangkan kesedihan, kesulitan dan kesengsaraan. Cik dagi. Sementara syafaat kedua untuk meraih kebahagiaan, kegembiraan. Jadi Nabi SAW adalah pemberi syafaat bagi makhluk dalam menolak kesulitan dan meraih kebahagiaan. Ya salah satu syafaat Nabi juga. Tidak ada yang dapat masuk surga kecuali sesudah syafaat Rasulullah. Ya pun kita malas nak selawat dengan Nabi. Pakailah selawat pendek ya. Besar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sampai tu. Allahumma salli wa sallim. 15 kali tu. Ulang sekali 30. Ulang sekali 45. Ulang sekali 60. Amat ni je.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, paling bagusnya 100 kali. 10 menit habis 100 kali. Oke? Bukannya lama, pendek. Tapi nilainya mahal. Apa nilainya? Dapat syafaat Nabi. Padahal kita nyebut aja selawat. Ganjarannya kau dapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Siapa paling banyak salawat dengan Nabi, orang itulah dijamin insya Allah punya ikhlas karena Allahnya selawat ya. Dan bagus selawatnya, betul sebutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma selamat. Ya sih pakai selawat kita ya. Allahumma selamat. Mesti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Si nyebut Ali Muhammad pun sial. Allahumma salli ala Muhammad aja pun boleh. Tapi mun sekali dengan ali keluarganya bagus lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ali itu ialah syurga. Keluarga. Wa ala ali Muhammad, dan ke atas kaum keluarga Nabi Muhammad. Baik, tidak ada yang dapat masuk surga kecuali sesudah syafaat Rasulullah berdasarkan dalil sahih di atas. Dan Allah telah menunjukkan hal itu dalam firman-Nya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Surah Az-Zumar. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Allah pada nyebut dalam Quran. Bukannya hadis saja. Allah tidak berfirman hatta idza ja'uha futihat. Allah sebut cemia. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga, pintu-pintunya telah dibuka. Seada. Maka bukakanlah pintu-pintunya. Sampai siapa baru dibuka. Bukan artinya syurga yang dah terbuka dia tadi sih. Syurga ya tutup. Masa tu tutup lah. Kan belum ada orang lain ya. Siapa dalam syurga masa tu? Bidadari dengan wildan mukhalladun. Dua makhluk ya yang si pernah diam di dunia. Yang dicipta alamnya. Hurun ain. Hurun ain tu artinya bidadari. Atau wildan mukhalladun. Remaja-remaja lelaki yang kacak tampan. Wanita-wanita gadis yang cantik molek. Dua ya dalam surga. Nya beribu lah, berjuta lah nya. Yang disimpan lamnya. Nunggu jodohnya dari dunia. Nunggu jumburi. Mau jumburi nak? Nunggu. Siapa tunggu kau jumburi? Katanya. Hanya kenal. Itu bukan cerita pula. Adalah madinya kenal. Bakal suaminya. Kenal. Dia juga bakal isteri no. Remaja-remaja lelaki tampan nanti. No dalam syurga ya. Perempuan-perempuan yang pernah nikah di dunia tu. Darah tua sampai mati. Hanya dapat jodoh yang punya orang taat lah. Yang dapat jodoh lelaki-lelaki tampan syurga. Ataupun perempuan mati sebelum belaki, yang mati gig darah. Sebab belaki. Makanya akan dijodohkan dengan wildan mukhalladun. Lelaki tampan yang kacak. Cuba tak fikir, lelaki tampan nak kacak, perempuan cantik molek dalam syurga, si pernah diam di dunia, nyandang dicipta ke kalam ya. Syurga ya kan hebat. Kita nangga hidup orang kaya dengan hidup orang miskin. Coba tak nangga hidup orang kaya. Orang kaya nak benar-benar rumah semacam istana. Nak pakainya mandi, ajak ke main mahal. Kita nangga kulitnya. Kita nangga penampilannya, bajunya, caranya, ya, makan dan sebagainya. Kentang mewah je upah. Berbanding kita nangga orang hidup miskin. Sekati ngarih makan dan segala macam. Mandi pun seminggu sekali misal. Berbau. Coba tak bandingkan kita dengan penduduk syurga.
nang dah dalamnya. Macam nendak kacanya. Sampai disebut di dalam surah Al-Waqi'ah, kallu'lu'il maknun wa hurun 'ain kallu'lu'il maknun. Bidadari-bidadari dalam syurga seperti permata mutiara yang tersimpan. Mutiara, permata nak berkelip-kelip. Apabila disuluh oleh lampu. Cemia adanya dalam syurga. Kotak kacanya. Bersinar, cerah. Berkelip-kelipan. Cantik. Wah, hebat. Okay. Sampai disebut Allah di dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah tentang penghuni-penghuni original yang ada dalam syurga. Masa tu dan yang dah dalamnya. Pintu tutup. Kerana belum ada orang masuk. Pak orang mati kini tu sini tujuannya. Dalam kubur aja. Atau dia aliyin dengan sijin aja. Adanya transit ya. Nunggu kiamat. Kiamat. Bau adanya. Tuk surga, tuk neraka. Masa tu orang mati nyadingkah di, punya orang baik nyadingkah di satu tempat nama aliyin. Punya orang jahit satu tempat namanya sijin. Okay. Transit untuk menunggu kiamat, baru setelah kita dihisap, meniti sirat terindah semua, barulah siapa masuk surga, siapa masuk neraka, siapa dapat syafaat Nabi dan sebagainya. Perjalanan kita masih jauh. Pak kita mati, perjalanan di akhirat masih jauh. Mau kita orang taat, tidak ada masalah lah. Relax ya. Sampai ke surga. Tapi mau kita orang macam-macam. Siap melekat, siap melekat, siap melekat. Macam kita pergi immigration, pergi ke Singapura misalnya. Pasport tak saya ada, cop pasport saya ada, macam ni. Kita akan ditahan di pos immigration ni. Atau suruh balik. Atau ditangkapnya di jail ni. Lalu melekat saya. Tapi kalau kita ada semua dokumen, datang saya, maaf, cop jalan, cop jalan, cop jalan. Sama juga lebih kurang ke daerah lah kita pergi ke akhirat kelak. Kita singembak amal yang banyak untuk kita modal kita hidup di sini, kita akan melekat. Okay, melekat. Habis-habis yang kita diambil di kamera neraka, habis kita. Tapi kalau kita ada amal saleh, kalau kita ada ketaatan, berakhlak mulia, taat dengan perintah Allah Ta'ala, maka kita berjalan lurus dan mulus ya kita, tanpa ada sekatan-sekatan sampai ke syurga. Itulah yang kita mau insyaAllah. Baik. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Ia mengandung isyarat bahwa ada suatu sebelum dibuka, yaitu syafaat. Syafaat dari siapa? Dari Nabi. Lain halnya dengan penghuni neraka. Allah berfirman tentang mereka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, pintu-pintunya telah dibuka. Pintu neraka nak mengap-ngap dari kini itu. Mengap pintu. Daganya nak nunuk orang asyik tak sabar lagi, pintu dia dah mengap-ngap dah. Surga sih. Surga pintu tertutup, nunggu syafaat Nabi Muhammad bapak buka. Neraka nak bengap-bengap. Okey? Tak bengap-bengap kah? Terbuka lah. Berarti terbuka. Bengap-bengap. Kerana ketika mereka mendatanginya, neraka dalam keadaan siap dan ia langsung melahap. Wah! Dilahapnya tu. Tak lahap. Nangga orang melimpas, orang akan ditikal masuk syurga. Si nunggu orang yang terjun, nanggiknya pangkap. Dilahap. Lewat je. Laparnya. Nunuk orang. Lahap. Mereka kita berlindung kepada Allah dari neraka. Allah manajjina minan nar. Tak jauh lah. Yang kedua, ini adalah kebenaran yang sahih. Dalilnya adalah hadis di Sahih Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu ma yadkhulul jannah."
kita adalah umat terakhir. Kita kan umat akhir zaman. Tetapi yang pertama di hari kiamat dan kita adalah umat yang pertama masuk syurga. Walaupun kita umat terakhir, kita yang pertama dibicarakan di mahkamah Allah dan yang pertama dimasukkan ke dalam syurga. Wow, istimewa sih. Istimewa. Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir yang mendahului pada hari kiamat. Ini meliputi seluruh hal-hal yang terjadi pada hari kiamat. Lihat Hadil Arwah karya Ibn Al-Qayyim. Pelengkap, penulis tidak menyebutkan pintu-pintu syurga, akan tetapi telah diketahui bahawa jumlahnya adalah 8. Pintu yang ada 8 ini. Allah Ta'ala berfirman, Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Nyesip mengap-ngap lah. Kita sampai siap, Nabi beri syafaat, baru buka. Silakan masuk. Neraka saya macam ni? Nak dah terbuka. Nunggu orang. Cik sabar nak nunuk orang. Karenanya hidup. Neraka ya. Pandai kelakar. Kan yang ngepung orang di padang mahsyar ya. Yang sabar lagi. Orang-orang nak dahaka ya. Yang terlepas daripada ikatannya. Ngepung, ngamuk di padang mahsyar ya. Kan dah belajar tu dulu. Ngepung ah? Ya lah. Yang marah dengan orang dahaka. Sabar-sabar. Ngepung orang di padang mahsyar. Allah. Cuba tak bayang. Kita dapat bayangkan kah? Macam ni upah neraka. Dan nyaya faham. Nya ditanya kan lah. Halim talati ke dalam surah Al-Quran. Penjaga neraka nanya, kau dah penuh kah? Halim talati. Kenapa jawabnya? Hal mim mazid. Lego je siagik banyak tempat dalam tu. Artinya berdialog. Komunikasi. Bila orang-orang nak dahaka di dalam neraka, kan kami dalamnya. Jadi mereka tanya, Halim talati? Kau dah penuh? Hal mim mazid? Nyazin jawab dah penuh, kalau penuh sikit. Jawabnya pun, hal mim mazid? Kau dah nak nambah lagi kah? Tu banyak tempat tertikam dalam tu. Makannya. Jadi, nyai pandai berkelakar ikut dalam Al-Quranul Karim cerita tentang neraka. Baik, pintu-pintu ini adalah 8 sesuai dengan amal. Pintunya 8. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu man ayyuha sya'. Melainkan dibukakan untuknya pintu syurga yang 8. 8. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Umat Nabi Muhammad yang taat boleh milih kau nak masuk dari pintu sikit ni. Pintu ni dipolah daripada emas pemata intan belian nun. Pintu ni dipolah daripada perak. Olah daripada belian. Olah daripada mutiara, yakut, zamarut. Macam-macam pemata. Kau nak masuk pintu sikit ni, silakan masuk je. Pilihan. Wah, hebat. Pintu-pintu ini adalah 8 sesuai dengan amal perbuatan. Anggap perbuatan kita. Kita rajin apa masa di dunia dulu? Tak di samping sembahyang fardu si tinggal, kita suka tahajud. Kita suka baca Quran. Tak suka puasa sunat. Tak suka belajar ilmu agama. Kita berakhlak mulia. Jadi, dak perabot, dak pakaian, dak kenderaan, dak makanan, buah-buahan, kuih-muih. Dalam syurga ya, sesuai mengikut amal kita di dunia. Mau kita sembahyang fardu je, tapi malas sunat. Siklah serupa dengan Nordin nun yang sembahyang tahajud kedua dan sembahyang tahajud. Wah, Nordin induk ini. Malam macam Quran.
talaki dengan dawi, malah puasa sesunat. Si sama anak seorang tu pasal jemburi tu saya dah sia. Jemburi malas. Tahu jemburi nama aku sebut. Jemburi berderuk je kerja tidur. Terbangun malam bukan nak angkat wuduk sembahyang ya, bangun lu tidur balik, buka TV nangga sukan. Tentulah dalam syurga kelak berbeza. Sebab ya ada penghuni syurga dalam Quran cerita minta balik ke dunia. Maka dah masuk dalam syurga, minta balik ke dunia. Mereka tanya, apa kau minta balik ke dunia? Aku nak nambah amalku supaya aku dapat macamnya ya. Nyai semua benda dapat pakai dalam syurga. Aku ada had. Tuk si boleh, tuk je boleh kau. Makanan kau tuk aja ayah si boleh kau makan. Ya pakai orang suka tahajud sikit nun, yang tu pakai orang baca Quran. Kau pemalas, siap aja kau. Maka penghuni syurga yang minta, ya Allah kembalikanlah aku hidup ke dunia. Apa pula? Aku nak nambah amal supaya aku dapat lebih keistimewaan dalam syurga. Mun Allah beri sama rata. Sedangkan nyetuk dulu tahajud bukan main je sampai mati si pernah tinggal tahajud. Sembayang wetirnya, sembayang sunat lepas salat fardunya, suka puasa, suka berakhlak mulia, suka menuntut ilmu. Tiba-tiba nak tu jenis pemalas nun kedung dapat juga masuk surga misalnya. Dapat juga masuk surga tapi pemalas. Mu Allah beri sama rata, adil si adil. Sebab ia dibezakan. Kau diberi berdasarkan cemne amal kau di dunia dulu. Rupanya amal ibadat sunat tu penting sebenarnya untuk menambah kebahagiaan kita di dalam syurga nanti. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Namun bisa saja Allah tadi. Pintu-pintu ini ada delapan sesuai dengan amal perbuatan. Kerana masing-masing pintu memiliki pengamal ahli salat dipanggil dari pintu salat. Nah, orang yang memang rajin sembahyang fardu si tinggal sembahyang sunat ditunggah daripada pintu bernama salat. Orang salat datang situ, semua kumpul. Ahli sedekah dari pintu sedekah. Orang suka sedekah, situ masuk pintu sedekah. Ahli jihad, sidak Palestin dari pintu jihad. Dan ahli puasa dari pintu nama Ar-Rayyan. Ya, pintu orang suka puasa sunat. Namun biasa saja Allah Ta'ala memberi taufik kepada sebahagian orang sehingga dia bisa melakukan amal-amal saleh yang menyeluruh. Maka dia dipanggil dari semua pintu. Ada orang tu, nya juga rajin salat sunat, nya juga rajin bersedekah sunat, nya juga rajin berjihad, nya juga rajin berpuasa sunat. Makanya ditunggah daripada semua pintu. Nya boleh masuk pintu ni nya mau. Wah, hebat. Kita pilih lah. Hari tu masuk pintu tu, esok masuk pintu sikit ni. Lusa masuk pintu sikit ni. Nikmat dalamnya pun berbeza-beza. Bukan serupa masuk pintu tu sama anak bulan. Si lain. Nikmatnya, pakaiannya, makanannya, buah-buahannya, minumannya, hiburannya, kenderaannya. Semua berbeza daripada pintu ke pintu si sama. Namun bisa saja Allah memberi taufik kepada sebahagian orang sehingga dia bisa melakukan amal saleh yang menyeluruh semua di sekolahnya. Maka dia dipanggil dari semua pintu sebagaimana di As-Sahihaini dalam kitab hadis Bukhari Muslim kata Sahihain.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nu'diya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khairun." Barang siapa menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, orang yang suka bersedekah, memberi nafkah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang berjihad, macam kita nolong dak Palestin, ngirim duit kita sini bank in duit. Setakat mampu lah. RM10, RM20, RM100. Ini tu kan ada salurannya. Pilihlah. Jangan sembarangan. Kena tipu banyak. Scam banyak masa tu. Scam. So, saya dia panggil daripada dia. Barang siapa menginfakkan sepasang harta di dalam jalan Allah, nescaya dia dipanggil dari pintu-pintu syurga semuanya. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan, kata pintu syurga yang nunggahnya. Dan seterusnya sampai Abu Bakar berkata, aku korbankan bapak dan ibuku demi engkau ya Rasulullah. Tidak ada keharusan bagi orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu syurga tersebut untuk memasuki semuanya. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Nabi menjawab, na'am. Wa arju an takuna minhum, kata Nabi. Ya, kata Nabi. Abu Bakar tak nanya, ada orang ditunggah daripada semua pintu kah? Ada, kata Nabi. Ya, dan aku berharap kamu adalah salah seorang daripadanya. Abu Bakar. Kena? Abu Bakar kan banyak amal. Sampai Nabi madah, andainya iman Abu Bakar ditimbang dengan semua penduduk Madinah pada masa saya, berat lagi amal Abu Bakar daripada semua penduduk Madinah. Kan hebat. Makanya Nabi madah, apabila Abu Bakar nanya, ada orang ditunggah daripada semua pintu kah? Ya, ada, kata Nabi. Aku harap kau termasuk orangnya. Ya. Nabi dah madah macamnya. Confirm lah. Nabi yang madah. Apabila kamu berkata kalau pintu-pintu itu sesuai dengan amal perbuatan, maka berarti setiap orang dipanggil dari setiap pintu tersebut jika dia melakukan amal-amalnya. Apa jawabannya? Jawabnya, orang-orang banyak melakukan amalan tertentu akan dipanggil dari pintu tertentu tersebut. Misalnya ada seorang laki-laki yang banyak salat, maka dia dipanggil dari pintu salat. Yang banyak berpuasa dipanggil daripada pintu bernama Ar-Rayyan. Tidak semua orang bisa memperbanyakkan semua amal saleh, kerana kamu melihat dirimu sendiri lebih giat dan lebih banyak melakukan amal tertentu daripada amalan yang lain, dan terkadang Allah memudahkan sebahagian orang sehingga dia kuat dan giat seluruh amal saleh sebagaimana Abu Bakar. Kita kan siapa mula semua. Kita perlu ada sikit kita lebih mula daripada orang lain. Supaya kita akan dipanggil oleh pintu ya. Mendapat mula semua bagus lagi. Dapat mula semua bagus lagi. Nyetuk dah jak rajin semayang sunat, rajin puasa sunat, rajin sedekah, rajin apa lagi berinfak hartanya. Rajin baca Quran, rajin. Seorang manusia terkumpul semua benda ya. Semua pintu syurga nunggah. Tapi apa enggak daya kita manusia sih akan dapat mulai semua. Sikit-sikit mulai boleh lah. Sikit ya. Boleh. Kadang tinggal, kadang mola, kadang tinggal, kadang mola. Belum konsisten. Ya. Baik. Itu jawabannya tadi. Habislah kita berkaitan dengan benda ya. Walahu fil qiyamah salasu syafa'at. Pada hari kiamat, beliau Nabi memiliki 3 syafaat. InsyaAllah minggu sikit kelak kita akan berbicara berkaitan dengan 3 igek syafaat Nabi tersebut. Berapa bulan itu? Jangan kah siang, kah malam.